Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada minggu ni kita go through, untuk saya ingat kita ambil masa lah kot, sebab orang pun tak ramai. Kita ambil masa untuk tengok pack yang saya prepare dari pagi tadi. So tajuk minggu ni kita nak cerita tentang bahaya Wahabi. Kenapa ada tajuk ni sebenarnya dalam WhatsApp group lah. Abang Nas, Cik Nas kita lah. Dia message kat saya, dia kata ada tengah sedang tersebar lah tentang link-link yang Wahabi ni lah. Jadi kita nak cerita sikit, at least dari sudut ilmiah apa yang kita nak faham tentang Wahabi. Sebab saya ni ada sikit buat kajian lah dulu dalam 5-6 tahun lepas lah, masa saya start nak kembali kepada agama lah, nak start tak kenal agama. Saya pun buat dah beberapa kajian. Saya ada beberapa kitab yang saya buat kajian, kitab-kitab tentang aliran-aliran dalam Islam. So antara ni yang saya kaji adalah Wahabi lah. Cuma saya kaji banyak, saya kaji Syiah, saya kaji Wahabi, saya kaji golongan Mu'tazilah, golongan yang Jahmiyah, golongan-golongan yang banyak lagi lah yang saya kaji, yang Salafi. Saya kaji golongan kita lah, Ahlussunnah wal Jamaah yang Nusantara, yang kita kata apa ni, akidah kita ambil daripada akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan juga kita kata tasawuf kita ambil daripada tasawuf Imam Ghazali, fiqh kita ambil fiqh Imam Asy-Syafi'i. Saya kajilah, ada kepahaman sikit. Dan ini atas sebab mesej yang Cik Nas kita bagi tu terdetik lah. Dan saya rasa saya dah buat lah pagi tadi, bahaya Wahabi, which dah ada dah sebenarnya sedikit ilmu tentang Wahabi ni, dan hari ni kita nak cerita lah. Dan beberapa kali juga masa saya tengah aktif dulu dalam grup Telegram dulu, banyak juga saya macam berdebat lah dengan beberapa orang agama lah tentang Wahabi. Sebab bagi saya ni sangat bahaya, sebab Wahabi ni dia sinonim dengan syirik sebenarnya, dengan kalimah Mujassimah. Perkataan Mujassimah ni bermaksud golongan Wahabi ni golongan yang menjisimkan Tuhan. Cuma hari ni saya nak cerita sikit supaya kita faham. Mukadimah saya nak bagi ni supaya kita faham dari konteks ilmiah. Kita kena ingatlah ada dua perkara yang kita sebagai manusia, dua perkara yang kita kena ingat yang manusia ni akan lalui. Satu, dari sudut ilmiah. Nombor dua, dari sudut emosi kita. Kadang-kadang emosi kita mempengaruhi keputusan kita kan. Kadang-kadang ilmu yang mempengaruhi keputusan kita. So kadang-kadang dia bertembung dua ni, dia bersilang antara dua ilmu dan juga emosi. Dan kita tengok juga dalam sirah-sirah Nabi. Dalam sirah Nabi yang Sayyidina Umar Al-Khattab kan, dia banyak emosi kan. Sehingga Umar tak tahan bila Nabi meninggal kan, yang Abu Bakar sedarkan Umar balik. Kalaulah perkataan Sayyidina Abu Bakar yang dia kata, kalau kamu sembah Muhammad telah tiada, sembahlah Tuhan kepada Nabi Muhammad. Barulah Sayyidina Umar reda. Tapi Allah, kenapa Allah rekodkan benda tu? Allah nak raikan sebenarnya, daripada faham saya lah. Allah nak raikan emosi manusia. Dan manusia ni ada emosi yang kita tak boleh lah kata, sebab dia beremosi, dia adalah, kita tak boleh nak judge orang tu berdasarkan emosi semata-mata lah. Sebab keputusan hidupan kita ni kadang-kadang ada dari sudut emosi, ada dari sudut ilmiah. Cuma kita nak raikan antara dua tu. Kadang-kadang emosi ni datang daripada ayah mak kita kan, sebab orang putih kata, dalam bahasa Inggeris ni kita kata emotionally attached. So ada perkara-perkara yang emotionally kita attach dengan seseorang, dia cloud kita punya judgement. Tapi ilmu tetap, fakta tetap akan berdiri dengan teguhnya lah. So dalam mukadimah ni saya nak beritahu tentang Wahabi ni, supaya konteks yang saya nak bawa ni adalah dari sisi pandang ilmu tadi. Dan nanti kalau ada soalan-soalan tu, kita boleh cerita dari sudut, campur sikit emosi lah, supaya kita faham. Sebab kadang-kadang saya nak ceritanya antara benda yang pandangan Imam Syafi'i berubah, kan ada pandangan baru, pandangan lama. Sebab banyaknya Imam Syafi'i bila dia pergi, asalnya Imam Syafi'i berada di Madinah. Lepas tu dia pergi ke Mesir. Bila dia pergi ke Mesir, pandangan dia banyak berubah. So maksud dia,
orang ni bila dia dah banyak ilmu, dah banyak berjumpa dengan orang ramai, keadaan setempat, mungkin emosi dia pun berubah kan. Dan pandangan dia akan berubah. Atas fakta ilmiah tadi. Boleh jadi juga. So, sebab Wahabi ni benda yang sangat sensitif dalam masyarakat kita. Sebagai mukadimah saya nak sebut itulah, supaya kita tak rasa sangat beremosi, sangat marah. Kita letak dari konteks ilmu dulu. Dari konteks ilmu. Nanti pada tazkirah ni mungkin kita boleh buat judgement balik. Bolehlah nak buat judgement apa yang saya cuba nak sampaikan ni. Okey, kita start dengan bahaya Wahabi ni. Lepas tu, page 2 ni saya nak cerita sikit. Apa dia Wahabi ni sebenarnya? Yang kita duk sebut-sebut, yang ustaz-ustaz kadang sebut. Dan ada kan dalam majlis agama Islam Johor kan, ada keluar yang pasal tentang Wahabi ni. Dan in fact, ada ustaz Wahabi ni lah, kalau ikut, sedang dipenjara lah sekarang ni. Saya tengok nama dia. Sedang dipenjara lagi, saya ingat dia tak keluar lagi penjara. Saya rasa dia belum keluar lagi penjara. Okey, so Wahabi ni dia adalah daripada nama Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid At-Tamimi. At-Tamimi ni adalah dia punya clan orang Arab kan. Dia ada At-Tamimi macam Quraisy, macam Bani Tamimi. Umar Khattab dia adalah Bani Adi, di Bani Adi. Lepas tu So ini antara, kita ingat kan yang At-Tamimi ni Nabi sebut dalam hadis kan. Nabi kata yang bagi apa ni bendera ataupun pemerintahan kepada Imam Mahdi adalah daripada golongan ataupun daripada pemuda-pemuda daripada keturunan At-Tamimi. Itu antara yang rekod oleh Nabi dalam hadis Nabi lah yang sahih. So Muhammad Abdul Wahab ni nama penuh dia. Kita kenal dia dulu. Lahir pada 1701 di Najd di Saudi lah. And then di utara bandar Riyadh, Arab Saudi. Bapaknya Qadi ni dulu bukan Qadi kahwin tu, Qadi ni kira mufti lah yang bagi hukum. Sebab zaman dulu ni Qadi ni kira ahli agama yang paling besar lah. Dia Qadi terkenal, datuknya seorang ulama juga. Dia mazhab Hambali, Imam Hanbal. Kan pada tahun 1744 ni, maknanya 277 tahun lepas lah, lama dah benda ni ceritanya. Dia bergabung dengan pengasas negara Saudi, Muhammad bin Saud. Dia ni lah yang antara pengasas yang membentuk negara Arab Saudi hari ni. Sebab tu kalau kita tengok hari ni, Wahabi ni dia sinonim dengan Saudi. Nanti saya cerita lagi, ada banyak kaitan dia dengan Saudi. Lepas dia bergabung dengan Muhammad bin Saud ni daripada nama Saudi ni, dari sini. Dia menjadi Menteri Penerangan Kerajaan Saudi selama 46 tahun. Pada zaman dulu lah, pada 1744, maybe 1750 sampai dia meninggal lah. So meninggal pada tahun 1793. Okey, kita pergi kat sini pula. Penulisan ni, kitab dia. Satu, ni semua bahasa Arab. Cuma dalam kitab ni, kebanyakannya kitab Tauhid lah. Dan cuma saya nak beritahu, saya ada kitab dia, beberapa kitab. Kenapa saya nak beritahu ni, sebab saya buat kitab-kitab dia ni saya ambil, saya buat sebagai saya punya analisa dan juga saya punya study. Okey, kalau tengok saya nak buka pada page sebelah ni, ini saya nak tunjuk kitab salah, tapi ini macam nak menunjuk pula kan. Tapi taklah, saya nak supaya keluar dari konteks saya, sebab saya dalam masa saya sedang sediakan slide ni, sebenarnya saya fikir nanti orang fitnah pula, orang keluar pula, orang kata Nurdin Wahabi ke apa kan. Sebab saya nak tunjuk yang saya ni memang buat kajian dan semua saya kaji. So dalam slide selepas ni saya nak tunjuk, ini kitab-kitab yang saya ada kat rumah lah antaranya. Cuma saya tulis kat sini, ada beberapa buku Syekh Muhammad Abdul Wahab ni dalam library saya, memang ada, saya mengaku. Dan kitab-kitab ni duduk dekat sini, akidah. Kenapa ada? Dalam kitab ni memang saya buat kajian dulu. Saya tengok, saya sebenarnya kenapa berlaku sifat ingin tahu saya. Bila orang cerita pasal Wahabi, saya nak tahu. So saya beli buku dia, saya baca. So antara kitab-kitab ni sebenarnya ada kitab-kitab yang bahasa Arab lah, saya tak faham lah bahasa Arab. So saya beli kitab-kitab dia yang terjemahan bahasa Indon ataupun bahasa Melayu. So most of the kitab ni dia kat sini, dalam bab akidah. So adalah lantas sikit mana-mana, saya rasa lah. Ada yang satu yang tebal kat mana tak saya letak. Saya ingat yang hijau ni adalah kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab ni. Dan saya juga ada kitab-kitab yang sesat pun dalam ni, saya ada untuk kajian saya. Adalah beberapa kitab.
kitab Wahdatul Wujud Wahda dalam ni buat kajian. Sebab saya nak tahu kan, saya nak belajar kenapa dan saya nak uji saya punya akidah lah. Kenapa. Daripada situ baru saya faham sebab pada faham salah melalui ujian baru kita rasa kematangan dalam beragama lah. Okey, semoga kawan-kawan sahabat fahamlah kenapa ada kitab tu dengan saya sebab dulu saya ingat lagi isteri saya ada bakar 2 kitab. Saya beli banyak kitab dan kitab tu kitab ISIS sebenarnya. Saya pun bagi tahu kat isteri saya kata, ini kitab ISIS ni, dia ambil dia bakar. Cuma kenapa saya cerita ni, saya nak tahu supaya tak timbul fitnah. Nanti orang kata saya itu saya ini, sebenarnya tak. Saya buat tu untuk kajian saya, supaya saya faham. Sebab macam kita baca hadis sebelum-sebelum ni, dalam hadis tu Nabi kata kan, antara benda yang Allah bagi kita faham. Puncak ada hadis yang Allah cerita tentang kefahaman tu. So matlamat saya nak faham. Okey. So kitab ni adalah beberapa dalam library saya lah. Lepas tu satu lagi kat bawah ni saya nak tulis. Saya tulis kat sini latar belakang agama dan dakwah. Dia aliran Muhammad Abdul Wahab ni dia aliran salaf pramoden. Dia actually letak diri dia kepada salaf. Salaf dia adalah aliran kalau ikut daripada hadis adalah 3 generasi pertama ni. Dia letak diri dia dalam situ, dalam konteks salafi itu, salaf. Cuma dia ni pramoden. So salaf ni ada 3 generasi lah kalau saya baca. Pertama daripada golongan salaf yang benar-benar salaf itulah generasi pertama. Generasi pertama ni adalah sahabat Nabi lah. Sahabat Nabi, anak murid pada sahabat Nabi, anak murid pada anak murid sahabat Nabi. Dia panggil sahabat, tabi'in, tabi'in. So 3 generasi pertama tu sebab dalam hadis tu Nabi sebut 3 generasi ni yang terbaik. So dia ni kalau ikut pada pandangan dia nak ambil pandangan salaf ni. Dia panggil pramoden ni sebab dia ada salaf, dia ada pramoden, dia ada yang moden punya. So moden ni macam contoh yang Muhammad Abduh yang zaman-zaman sekarang lah, tahun 2000, tahun 1900 lah. Yang dia ni dalam 1700 sebab banyak benda yang daripada tahun dulu ni tak ada rekod lah. Mungkin dah ada tapi tak ada rekod sebab ada rekod yang kita dapat daripada ulama-ulama lama ataupun tokoh-tokoh silam, bolehlah kita panggil dia tokoh yang kontroversi lah, tapi untuk kerajaan Saudi mungkin dia dah tokoh yang besar lah. Daripada kitab dia baru kita nampak daripada penulisan. Selalunya penulis ni dia ada tulis daripada kalau kita biasa baca buku, kadang-kadang dia akan tulis sedikit sejarah dekat introduction buku. Pengenalan buku dia akan tulis. Macam Imam Nawawi dia akan tulis banyak introduction buku dia. Saya ingat ada satu kitab, saya nak cerita sikit lah. Dan kitab ni Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab ni adalah kitab induk Imam Mazhab Syafi'i, dikarang oleh Imam Nawawi, tapi dia buat ni tak sampai habis. Ada ulama lain yang sama, dia dah meninggal, dia meninggal muda. Tapi dalam mukadimah kitab ni, dalam 200 muka surat dia buat. Kalau tak silap salah, dia buat mukadimah 200 muka surat. Banyaklah maksud dia. Daripada situlah macam kita pun dapat ilmu apa yang bukan dalam konteks kitab yang dia tulis. So, mungkin dia ceritalah benda-benda kehidupan dia cerita. Daripada situlah kita tahu. Sama juga dengan yang Syekh ni. So Syekh ni kita faham kebanyakannya itu dia dekat mukadimah kitab-kitab dia lah. Okey, nombor 2 latar belakang agama dakwah ni dia terpengaruh dengan aliran Imam Ahmad Hanbal. Imam Ahmad Hanbal kalau kita ingat masa dia dulu, masa zaman Imam Ahmad kan ada isu yang golongan yang kata Tuhan tu makhluk atau Tuhan makhluk pula. Al-Quran tu makhluk. Kan yang Imam Hanbal kena penjara dan juga kena pukul sehingga tangan dia lumpuh kan. Sebab Imam Hanbal ni antara pengasas kalau ikut aliran yang salah ni lah. Nombor 2, Imam Ibn Taymiyah ini nama-nama yang kontroversi. Kalau kita duduk dalam aliran agama dan kalau kita selalu bersembang dengan orang agama, memang nama ni adalah nama yang besar, yang penuh dengan macam-macam ada. Dia seolah-olah nama dia ni taklah seteruk nama Muhammad bin Abdul Wahab, tapi adalah antara nama-nama yang besar yang banyak kontroversi. Ada banyak-banyak fitnah berlaku lah kepada nama-nama ni. Dan ada sebab kenapa? Sebab selalunya golongan-golongan ni yang banyak fitnah ni bila mereka berurusan dengan masyarakat. Bila kita menentang masyarakat macam kisah. Saya tak kata, sebab contoh je ni, saya tak kata Muhammad bin Abdul Wahab seperti Nabi, tak. Sebab contoh macam kisah Rasulullah dulu kan, bila dia cuba tegakkan benda yang benar, akan ada penentangan yang banyak. Cuma, untuk Imam Ibn Qayyim dan Imam Ibn Taymiyah ni memang begitu. Mereka ni adalah imam yang besar, dan Imam Ibn Taymiyah ni dipanggil Syekhul Islam. Kalau kita bacalah, dan juga Ustaz saya kata, kalau kita pergi ke dalam mana-mana universiti dalam dunia ni, nama Ibn Taymiyah adalah nama yang antara nama yang besar. Dan sebab dia banyak bagi menolong ilmu di kalangan orang Islam. Sebab dia punya pandangan ni sedikit
bukan ekstrim lah, dia critical thinking, dia cuba uji pemikiran manusia. Dia akan uji sebab bila saya baca kitab dia memang wisdom lah. Saya ada kitab dia, saya baca memang terutama kitab tasawuf dia. Allahu Akbar. Saya baca satu buku surat pun saya rasa macam berada di awangan lah. Bahasa dia memang Masya Allah, memang hebat. Dan Ibn Qayyim pun sama, dalam kitab tasawuf dia memang sangat bagus. Okey, itu latar belakang dia. Ini yang saya ambil daripada kitab-kitab dan juga saya ambil daripada internet lah. Sebab ini benda yang common yang semua tahu. Okey, kalau tengok pada sini, okey, saya ambil timeline kerajaan Saudi supaya kita boleh faham. Syekh Muhammad Abdul Wahab ni, dia tahun 1701 dengan 17 lahir 1701, meninggal 1793 kan. So dekat sini, kalau tengok ni 1446 ni, saya rasa belum lagi terbentuk kerajaan Saudi lah. Cuma 1744 ni start. Muhammad bin Saud tu kat sini. So mereka ni bergabung membentuk kerajaan Saudi. So kalau tengok 1818 ni dia kata kerajaan Arab Saudi pertama runtuh setelah meninggalnya Imam Abdullah bin Saud. So dah runtuh dah ni. Lepas tu dia ada balik lah. Kalau ikut pada ni. So maknanya kalau kita tengok Muhammad Abdul Wahab ni, kalau yang orang menyanjungi dia adalah dia ni kira macam antara, kalau kita bapa kemerdekaan lah, bapa yang antara orang yang membentuk kerajaan Saudi. That's why nama Muhammad bin Wahab ni memang sinonim dengan kerajaan Saudi. So kita nampak mereka dia ni juga adalah tokoh yang besar. So ada sensitivity lah kat situ. Okay. Okey, ini saya buka, ada satu lagi yang saya dapat rujukan daripada internet. Saya ambil daripada e-book ni, which is betul lah sejarah berdirinya kerajaan Saudi. Ini untuk strengthen balik apa yang saya sebut sebelum ni lah. Negara yang didirikan pada 1744 di Arab Saudi kerana hasil pernikahan Muhammad bin Saud, seorang pangeran dari penguasa lokal ni dekat situlah Padang Pasir, dan juga ulama konservatif Sunni Muhammad bin Wahab. So mereka ni memang bergabung untuk bentuk negara tu lah. Cuma saya nak relate kat sini, ini pengetahuan umum lah kalau kita tengok kat Saudi kan, kalau tengok mufti Saudi, ini saya ambil dalam Wikipedia. Kalau tengok pada perkataan nama ni, Al-Sheikh belakang. Ini yang list mufti Arab Saudi sampai hari ni lah. Kita ada Muhammad bin Ibrahim Al-Sheikh, pada position ni tak ada. And then kita ada Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, kita panggil Ibn Baz, dah meninggal lah. Lepas tu Abdul Aziz bin Abdullah Al-Sheikh, sekarang ni masih ada. Cuma Al-Sheikh ni saya nak beritahu supaya kita boleh relate dengan Muhammad bin Abdul Wahab ni. Al-Sheikh ataupun Al-Sheikh, kalau tengok nama Arab kat belakang ada Al-Sheikh ataupun Al-Sheikh, yang ni memang reflect, memang descendant kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau kita tengok nama-nama orang Arab, tiba-tiba ada tulis kat belakang Al-Sheikh. Kalau tengok dalam maybe dalam structure Menteri Agama ke apa, ataupun dalam Mufti Saudi, banyak ada nama Al-Sheikh. So kita boleh relate lah, ini sebenarnya descendant daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Okey. Lepas slide ni, kita stop sekejap kalau ada soalan nak tanya. Okey. Untuk next slide ni, berlakunya gerakan dakwah Wahabi. So Wahabi ni saya refer kepada Muhammad Abdul Wahab lah. So kita tengok balik suasana dekat Saudi pada tahun 1700 dulu. So kalau ikutlah dulu memang banyak dah rosak lah, sebab kena ingat lah kan bila ulama meninggal dan Nabi dah tak ada, banyak benda-benda agama ni dah jadi macam dia kembali kepada musyrikin Mekah balik. Macam tu keadaan dia. Dunia ni macam tu, agama ni macam tu. Itu yang saya faham. Dan agama kita kat Malaysia pun kemudian nanti bila dah ustaz-ustaz dah meninggal banyak ni, kita akan kembali macam ni balik. Tiba-tiba bila dah berlaku macam ni pada zaman 1700 tahun dulu, dalam 300 tahun lepas lah, masa ni berlaku di Saudi. Masyarakat rosak dari akhlak dan akidah, banyak perfat syirik tahayyul berlaku. Dan dakwah ni, Wahabi ni saya dibawa dakwah Imam Ahmad Ibn Taimiyah Ibn Qayyim ni. Ini sebagai contoh sebab tahun 17,000 dulu memang tak ada lah gambar-gambar ni. Yang ada pada tahun 1925 je ada. So saya ambil contoh kubur Baqi' ni. Kubur Baqi' kan kubur kat Madinah tu yang kita pergi, kan kita pergi umrah pergi Madinah dulu kan. Kalau kita tengok yang ni lah Baqi' hari ni macam ni lah. Kalau siapa yang pernah pergi buat umrah, kita akan nampak lah kubur dia memang ada batu. Itu sunnah lah. Ada batu. Cuma pada tahun 1925 dulu ni gambar yang sempat rakam lah, which is autentik lah gambar ni. Kalau tengok ni, mereka jadikan masjid kat kubur. Tengok ni, kubur menjadi masjid, tempat manusia beribadat, minta bantuan, jalan syirik terbuka luas. So pada zaman dulu, pada tahun 1700 macam ni lah keadaan pada zaman dulu. Sebelum berlakunya gerakan dakwah Wahabi ni lah. Cuma kena ingat lah,
kalau kita kena imagine pada zaman dulu, masalah dengan gerakan dakwah Wahabi ni, kaedah mereka, sebab Wahabi ni ada kuasa kan di Saudi. Dan kita fahamlah orang Saudi ni memang kasar-kasar lah kan. Perangannya ingat pergi Mekah kalau kita bawa surah Yasin tu, kalau dia ambil dia buang je kan. So ada kaedah yang sangat kasar lah. Ni saya punya pandangan lah, saya peribadi. So mereka bermentras semua ni, bermentras hingga jadi macam ni. So imagine lah, ramai masyarakat yang memang ikut aliran macam ni. Mereka sebenarnya pro lah kalau ikut. Dan kita kena ingat aliran di Malaysia pun sebenarnya adalah aliran Nusantara macam ni. Kita sebenarnya ada aliran yang agak mesra macam ni sehingga dibenteras lah. Dan sebenarnya tak bolehlah kita nak letak emosi sangat sebab memang begitu keadaannya, dan Nabi sebut memang macam tu dalam manusia ni. Dia akan kembali kepada masyarakat seperti jahiliah Mekah. Dan ini kalau kita tengok kan, katalah 1700 ni, dia dalam tahun berapa? 1000 kan. Boleh katalah sekata tahun 1000, sekarang 2000 kan. Tahun 1300 Hijrah, 1200 Hijrah. Kan, dalam tu 1200 Hijrah. Maknanya 1200 tahun selepas Nabi meninggal, lebih kurang lah. 1200 tahun meninggal dah jadi macam ni. Lepas tu gerakan tajdid pembaharuan buat balik jadi macam ni. Cuma problem dia adalah kaedah mereka mementras benda ni. Memang kasar lah saya rasa. Dari buku saya baca tu memang agak grafik lah apa yang mereka tulis tu, mungkin atas sebab emosi yang mereka marah, atas sebab golongan Wahabi ni buat di Saudi zaman dulu. Sebab kenapa pentingnya Saudi ni? Sebab inilah tempat kita pergi buat umrah dengan haji kan. So dia influence dia boleh influence seluruh dunia lah, sebab kita ni kena pergi sana untuk buat haji dan umrah, dan ambil lah, dan kita ada, orang kata ada relationship dengan Saudi ni. Sebab ada dua tanah suci kat situ kan. Okey, kalau tengok pada sini, tengok adanya kubah-kubah ni dijadikan masjid. Orang-orang ni zaman dulu memang pergi minta kepada orang mati lah, atau mereka beribadat di sana. Cuma saya nak relatekan supaya kita faham lah dalam konteks dakwah kan. Saya nak cerita tentang, nak kaitkan dengan amalan ni masih lagi berlaku pada golongan Syiah. Ini saya ambil daripada internet ni, Ustaz Nazmi Karim. Ustaz Nazmi ni dia sangat dekatlah dengan Palestin lah, dan selalu juga dia datangkan dekat masjid kita kat KLCC. So dalam FB dia tulisnya kubur Abu Lulu'ah, pembunuh Sayyidina Umar Khattab di Iran. So orang tengok keliling, memang orang raikan dia, sebab itulah Syiah ni dia macam tu. Cuma kena tengok sini, saya tengok dalam internet, ini kubah dia, kubur Abu Lulu'ah. So dia jadi tempat ibadat pula. Sebagai contoh je untuk kita faham. Sekarang ni masih ada, tapi bukan dalam aliran mainstream lah. So mainstream kita tak adalah benda ni, dah banyak benteras. Cuma saya nak relate kan, memang tak boleh lah, tak betul lah benda ni. Okey? Okey. Saya ingat saya stop sekejap. Ada soalan tak nak discuss ke apa? Maksudnya in a way baguslah dibuat dulu dekat Arab Saudi tu, masa mula-mula tu Kalau ikut sudut sejarah, cuma bila apa? Saya nak cerita lepas ni, dia ada benda lain. Kenapa saya tulis ni kan, kenapa sangat dia benci, kenapa sangat dia sanjungi. Yang sebelum ni kan yang nampak macam orang sanjung ni lah, ada saya tulis kat sini ni. Okay. Kenapa orang sanjung dia. So kita dapat dua sisi pandang lah, supaya kita boleh ambil iktibar lah. Okay. Ada orang lain lagi nak cerita? Kalau tak ada, saya sesama sekejap. Lepas tu kita sembang balik. Okey, kenapakah Muhammad Abdul Wahab ni sangat terkenal lah? Memang terkenal lah, sebab ramai kalau kita dalam aliran agama, kita pergi ke masjid, kita dengar kuliah-kuliah, memang akan sebut nama Wahabi. Dan orang yang dituduh Wahabi pun dia tak mengaku Wahabi lah. Sebab saya rasa sangat teruk lah tuduhan kepada orang Wahabi ni. Tadi saya dah faham lah kenapa Wahabi tu begitu kan. So, hari ni saya nak cerita lepas slide ni, kenapa dia dibenci dan kenapa dia sangat disanjungi. Dua sifat yang sangat ekstrim. Ekstrim yang ke hujung, bukannya duduk dekat-dekat, tak ada. Memang macam magnet ni, utara selatan memang tak bertembung punya. Bahaya sangat. So sangat pelik lah kalau kita tengok kepada dua sifat yang berbeza ni. Okay, kita tengok kenapa sangat benci? Saya sebenarnya macam saya cakap tadi, memang saya buat kajian. Saya cari kitab-kitab. Kitab ni saya ada. Tapi kitab ni saya baca sekali je, saya tak boleh nak baca lagi lah. Sebab saya tak sanggup nak baca. Sangat menakutkan lah, saya tak sampai hati nak baca lagi. Sebab dalam tu memang teruk lah kalau tengok kitab tu. Cuma saya ambil sikit yang saya rasa boleh lah saya tunjuk.
Sebab ada antara kitab-kitab ni saya rasa tak perlu baca pun. Terutama kitab yang banyak hadis palsu lah. Adalah kitab-kitab lain. Tapi sebagai untuk ilmu, saya redah jugalah saya baca juga. Okey, tengok pada muka 13 ni, daripada kitab ni. Dia kata apabila kita melihat sepintas pada perkataan-perkataan Wahabi dan kesesatan, maka kita akan mendapat kesimpulan bahawa mereka telah membuat agama baru. Akan tetapi mereka berkedok ni macam berselindunglah di sebalik nama agama Islam. Di antara pendapat mereka menyalahi agama Islam antara lain, ini adalah factual, fakta. So mana-mana orang aliran agama yang kata Wahabi, inilah pandangan dia. So kita kena faham, ini bukan saya kata tuduhan daripada ustaz ni. Ini adalah fakta yang memang diakui. That's why saya sebut yang awal tadi, bila saya bincang dengan orang agama tentang Wahabi, saya kata berhati-hati bila kita masuk dalam perbincangan tentang Wahabi ni. Sebab ni saya nak cerita dia. Okey, kenapa? Wahabi ni dia mengingkari kenabian Nabi Adam, Syed Idris. Okey. Nombor 2, dia mengkafirkan Hawa. Dia mengatakan alam ni azali ni kekal. Dia mengatakan neraka ni fana. Fana ni saya tak ingat, tapi adalah saya baca dalam kitab. Saya baca tahu kitab ni tahu tentang neraka ni. Dia orang bahas sama ada neraka ni kekal atau tidak. Tapi dari sudut ilmiah, saya fahamlah kenapa ulama tu tulis. Sebab mereka ni adalah ahli ilmu yang mereka tulis. Bukan dia nak sebarkan kepada orang umum. Dan kitab tu saya rasa untuk orang duduk di universiti yang buat kajian dia baca. Sebab selalunya, bila ada nas-nas daripada Quran ada yang sahih, mereka akan kaji. Sebab apa yang terdapat ni dah, ilmu sudah matang kan, sudah di-conclude oleh ulama yang besar. Tapi untuk capai conclusion yang ada hari ini, mereka berbincang. So perbincangan itu berlaku kat sini. Saya baca kitab dia. Menyerupakan Allah dengan makhluk, ini start benda yang sangat teruk lah. Bila menyerupakan Allah dengan makhluk, maka kafirlah orang tu. Siapa yang mengatakan Allah serupa makhluk, maka dia kafir. Secara mutlak. Mengatakan Allah ada jisim, ini yang saya kata mujassimah tadi, masa mukaddimah tadi. Menisbatkan ni dia kata anggota badan Allah mempunyai batas-batas atau batas-batas arah. Maknanya seolah-olah Tuhan ni seperti makhluk. Makhluk ni kan menyerupai manusia lah, menyerupai makhluk yang dicipta, bukannya pencipta. Lepas tu menisbatkan duduk adalah sifat makhluk Allah. Duduk ni maksud dia bila Allah sebut Allah ala arsyis tawa, Allah berada di atas arasy. Ala arsyis tawa tu dia ada sifat-sifat macam duduk gitu. Kalau ikut bahasa kita. Cuma untuk memahami sifat Allah ni kan ada kaedah dia. Mungkin hari lain kita boleh ceritalah bagaimana kita nak memahami sifat-sifat Allah. Mengikut apa yang Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi dan juga Imam satu lagi pemazhab, 4 imam besar tu memahami sifat-sifat Allah. Boleh kita faham kat situ. Cuma kalau tengok pada muka surat ni kan dia kata, kalau tengok sini Wahabi ni memang dah kafir lah secara mutlak. Yang kafir mutlak ni kat sini E, F, G, H ni. Bila kita mengatakan sifat Allah tu menyerupai makhluk, maka dia kafir secara mutlak. Okey. Kenapa sangat benci? Sebab inilah orang-orang yang mengambil pandangan yang ini, yang muka surat 13 dan 7 ni memang sangat benci lah. Of course lah. Kita pun siapa-siapa yang kata Allah tu ada jisim, saya sendiri akan menentang orang tu. Saya sendiri akan dakwah dia. Pernah sekali sebagai pengalaman lah. Seorang sahabat saya ni dia ikut aliran Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud ni yang aliran yang kata Tuhan boleh bersatu dalam badan dia. Seperti macam agama Hindu kan. Memang saya akan mesej dia. Saya jumpa dia tapi dia yang leceh saya lah. Lepas tu saya mesej WhatsApp, mesej tanya sampai dia diam. Sebab saya nak sampaikan perkara agama ni kepada dia supaya dia sedarlah kalau Allah yang akan buka hati dia. Kita bagi factual, fakta-fakta daripada sampai saya ambil fakta daripada Majlis Fatwa Kebangsaan lah. Sebab Majlis Fatwa Kebangsaan kata siapa yang dalam aliran tadi dia kafir secara mutlak dan isteri dia tertalak secara automatik. Sebab dia tak boleh. Sama juga manusia yang kata Allah tu ada Allah berjisim, maka kita akan cuba dakwah dia lah bagi tahu. Tak betul lah kalau boleh. So sama juga. So daripada faham golongan ni memang betul lah kalau inilah benar apa yang Wahabi tu ada, memang patut kita dakwah lah, untuk dia kembali kepada mana yang betul. Allah tak suka makhluk lah. Kan? Okey. So ada saya ambil lagi, ni gambar pun saya ambil daripada website ni lah. So sama jugalah, ada kubur wakil ni dan juga link, saya tak go through detail yang ni. Cuma nombor 2, kenapa mereka sangat disanjungi ni, at least daripada golongan Saudi lah.
Ada juga golongan-golongan yang disebabkan dia kepada Salafi. Selalunya orang Salafi ni dia ada sinonim dengan Wahabi itulah. Sebab kalau tengok pada atas tadi kita kata Muhammad Abdul Wahab ni dia ada relationship dengan dakwah dia kat Salaf ni. Cuma selalunya Salaf ni orang tak sebut sangat. Orang umum ustaz-ustaz dia tak sebut sebab Salaf ni adalah golongan yang sangat mulia lah. So kita tak nak cemarkan perkataan Salaf ni. So selalunya dia akan sebut yang Wahabi lah. So Wahabi ni dia disebabkan kat sini. So tengok yang sangat disanjungi ni. Kenapa? Satu, kaitan langsung dengan tertubuhnya kerajaan Saudi. Kan sampai hari ni ada kerajaan Saudi. Dan dia bagi macam kita lah apa kemerdekaan kita lah kan. So memang kita sanjung lah. Terutama orang Saudi. Nombor dua, dakwah menolak syirik. Memang mereka ni dulu memang duduk dakwah sehingga hari ni. Kalau tengok dekat Makkah, Madinah tu dia benda-benda yang tahyul pun dia memang benteras. Macam kalau ada pokok orang pergi buat benda pelik-pelik dia akan potong. Dia sangat-sangat strict lah macam kalau kita sebab dari sudut emosi kita terasa lah kan sebab contoh katalah tempat Nabi buat kat Gurun Hira contohlah. Tiba-tiba kerajaan Saudi marah kita pula pergi situ kan. Kenapa dia orang buat? Sebab inilah, sebab dia nak tolak jalan-jalan yang buka kepada benda yang syirik ni, at least even benda-benda yang syubhat pun dia nak tutup. Cuma cara dia memang cara kasar. Nombor tiga ni aliran salaf. Dia ni mengikut Imam Ahmad Hanbal lah, Imam Ibn Taymiyah dan juga Imam Qayyim. So orang yang golongan salaf ni dia akan ada sedikit seolah-olah adalah sedikit macam relationship dengan Muhammad Abdul Wahab ni sedikit lah. Tapi kadang-kadang kalau saya dengan kawan saya yang lain kadang geng-geng Salafi ni dia takkan isbatkan diri dia dengan Muhammad Abdul Wahab. Dia akan pergi kepada nilai Imam Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah. Dia akan letak kat sana dan juga dia tengok pada 4 mazhab tadi sebab Muhammad Abdul Wahab ni dia tak ada kitab fiqh. Kitab ni mostly dekat kitab berkenaan dengan tauhid. So kadang-kadang orang tak refer buku dia lah. Orang refer benda lain untuk kitab tauhid. Cuma dia ni tokoh dalam konteks ni, dalam konteks pelaksanaan tu dakwah dia masa zaman dulu. Okey, so orang sanjung ni memang inilah sebab dia sanjung. Okey. So saya nak bawa lah satu persoalan kepada kita, kenapa Wahabi sangat bahaya. Okey. Jadi saya nak letak kat sini sebab dia ada kaitan dengan akidah. Ini nasihat saya lah kepada diri saya dan sahabat-sahabat saya lah. Cuma saya nak relatekan dengan hadis ni, tengok apa Nabi kata. Mana-mana orang yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka jatuhlah kafir pada salah seorang. Maksud dia, kalau kita kata orang tu kafir, sama ada benar-benar orang tu kafir atau kita yang akan kafir. Okay, kalau tengok pada konteks ni tengok dia kata menyerupakan Allah dengan makhluknya, mengatakan Allah berjisim. Ini memang mutlak kafir orang yang kalau lah kita tuduh Wahabi itu kafir lah. Wahabi ni maksud dia kita ambil lah nama yang sebagai contoh kan, sebab Wahabi ni memang orang Melayu mungkin tak lah, sebab orang yang kita tuduh Wahabi dia tak mengaku Wahabi. Katalah kita ambil orang Saudi lah, kata Raja Saudi sekarang ni, Muhammad bin Salman tak ada lah. Kita ambil sesiapa daripada orang Saudi lah, dia memang Wahabi contoh. Kita tanya, adakah mereka ni menyerupakan Allah dengan makhluk? Adakah mereka kata Allah itu berjisim? Macam itulah kan. Tapi ini dari sudut ilmiah saya nak sebut. Mungkin dia tersilap. Saya sudut dari sudut ilmiah. Cuma, tengok sini. Kenapa berlaku macam ni? Saya nak ada sedikit case study lah kenapa. Tengok. Ini mungkin salah faham lah. Allah sebut dalam Al-Quran surah Taha ni ayat 5 kan, Allah sebut Ar-Rahman ala arshi istawa. Iaitu Allah Ar-Rahman yang bersemayam di atas arasy. Kalau tengok pada zahir ayat ni menunjukkan Allah ni bersemayam ni dia pergi duduk atas arasy lah bahasa kita. Cuma ada satu ayat Quran lain yang Allah sebut, Allah kata tidak ada sesuatu pun serupa dengannya dan dia Maha melihat dan Maha mendengar dan Maha melihat. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi wa huwas samiul basir. So ayat ni sebenarnya dia hand in hand, dia duduk sekali. Bila Allah kata apa-apa yang berkenaan dengan Allah yang pada pandangan manusia ni seperti manusia kan, sebab dia serupa dengan makhluk, sebenarnya ada ayat yang menafikan. Allah kata Allah bersemayam atas arasy tapi Allah menafikan serupa dengan makhluk. Cuma Allah ni menjadikan manusia ni supaya kita boleh fikir sedikit. Ada perkara-perkara yang memang Allah tak bagi kita fikir mendalam. Allah letak ni sebagai hak. Macam kita letak macam raf kan, kita ada buat skrip kan, kita ada buat condition kan, if benda ni then macam ni kan. So ni macam condition if lah. So ni actually a limit
Itu condition yang Allah bagi tahu. Ini limit dia, Allah tak semua makhluk. So ini yang telah menidakkan yang kata Allah tu serupa makhluk. Tapi kalau kita baca ayat ni sebagai satu standalone, dia akan jadi serupa makhluk. Tapi ayat ni Allah yang sebut, dan Allah sebut juga ayat ni. So dua ni kita kena ambil dan kita kena hadam dua ni letak dalam satu pemahaman kita. Allah bila Allah sebut tentang tangan, bila Allah sebut tentang wajah dia di mahsyar nanti, sebenarnya ayat ini menafikan keserupaannya dengan makhluk. Dan juga yang kita baca surah ni Qul Huwallahu Ahad tu kan. Okey, tengok apa pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata pendapat yang menepati sunnah, ini Imam Syafi'i kita lah, mazhab Syafi'i kita, di mana saya berpegang dengannya dan saya mengetahui bahawa ahli hadis juga berpegang dengannya. Ahli hadis ni selalu dia akan refer kepada Imam Hanbal, sebab Imam Syafi'i ini adalah guru kepada dan juga anak murid kepada Imam Hanbal. Yang mana saya mengambil dari mereka seperti Sufyan, ini tapi disebut direct namalah Malik ni. Malik ini Imam Malik daripada mazhab Maliki. Seperti Sufyan, Malik dan selain keduanya, iaitu persaksian syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya Allah berada di atas arsy di langit. So yang ni sebenarnya, yang disebut ni sebenarnya adalah selari dengan apa yang Allah sebut ni atas langit. Cuma ayat ni sebenarnya di silent kat sini sebab benda ni sebab semua orang faham macam kita lah makan nasi kan. Kalau kita orang tanya kita, makan apa ni? Kadang kita sebut lauk je, air goreng. Nasi tu kita silent sebab orang faham daun Melayu ni memanglah makan nasi. Dia tak adalah makan spaghetti kan. Tiba-tiba makan spaghetti dengan ayam, orang tak faham lah. So kadang nasi tu kita silent kan. So seperti juga Imam Syafi'i ni akan silentkan ayat ni sebab semua orang faham. Kalau kita tanya orang awam semua faham, Allah semua makhluk. Cuma bila Allah sebut ni dia macam ni. So inilah pandangan Imam Syafi'i dan saya rasalah daripada kajian saya salah fahamnya daripada konsep ni case study ni dekat sini, pergi ke sini. Telah berlaku salah faham bagi saya. Cuma kenapa ada emosi marah tu sebab Wahabi ni memang kasar lah cara dia. Cara dia benteras benda ni memang sangat-sangat kasar lah. Sehingga timbul kesan yang sangat-sangat mendalam lah. Dan saya ingat pada zaman dulu, ya, ilmu ni memang tersebar dengan, sebab zaman dulu memang macam ni lah. So ramai orang memang dalam aliran macam ni. Dan bila datang pembasmian daripada Wahabi ni, dia jadi sangat-sangat emosi dan sangat-sangat ni. Dan juga ada kitab-kitab yang sebut macam ni kan. Ini pada pandangan peribadi saya lah, kalau ada orang boleh ada pandangan lain dan boleh lah. Cuma saya nak sebut dari apa yang saya faham dari kajian saya lah. Daripada sini dan kita minta lah supaya Allah Ta'ala ampun kalau Ustaz ni atas salah faham dia lah daripada memahami apa yang ada kat sini. Sebab daripada sini kalau kita tengok pada pandangan Imam Syafi'i ini sebenarnya yang ini disilentkan. Sebab saya rasa daripada faham saya dan daripada hidup saya lah sampai hari ni lah, umur 46 dah ni, saya tak pernah jumpa lagi manusia kata Allah tu super makhluk. Termasuk dengan orang Wahabi yang kita sebut Wahabi, contohnya Ustaz Wahabi yang kita kata Wahabi lah. Kalau kita jumpa dengan kuliah dia memang tak ada. Dan in fact kalau saya baca dalam kitab-kitab dia ni memang tak jumpalah ceritanya yang dalam kitab-kitab saya ni, tak jumpalah cerita-cerita tentang tangan-tangan tu semua tak ada dalam kitab ni lah yang ada dalam saya. So saya sebenarnya kenapa saya bawa ni, kenapa sangat bahaya ni saya nak sebut, sebab ancaman ini Ini antara last lah slide. Salah faham dalam memahami sifat Allah sehingga ada pandangan Wahabi mengatakan Allah berjisim. Lepas tu jika benar maka telah kafir secara mutlak golongan Wahabi. Yang mana saya tak pernah jumpa lagi yang kata Allah tu berjisim lah. Melainkan dia sebut ayat Allah tadi yang Allah arsy istawa dan disertakan yang Allah tak serupa dengan makhluk. Jika tidak maka kafir golongan yang menuduh Wahabi. Dan ini yang actually saya punya conversation dengan seorang ustaz ni. Dia sibuk-sibuk sebut Wahabi. Saya personally message dia, saya kata, Ustaz sanggup ke yang kata orang tu Wahabi tetapi sebenarnya tidak pernah dia sebut yang Allah tu berjisim? Kalau Ustaz kata orang tu Wahabi, yang orang tu kata Allah berjisim, maka Ustaz kafir tau atas hadis ni. Dia kata, lepas tu dia kata, maaf, ana minta maaf. Sebenarnya kadang-kadang kita, kenapa saya buat contoh, tengok ni saya kata. Tidak dinafikan banyak kesalahan Wahabi, betul, banyak kesalahan fatal untuk Muslim macam kita ni, orang awam ni. Bila masuk dalam syubhah dan permainan iblis, budaya iblis dalam isu Wahabi, sebab apa? Dia boleh bawa rosak akidah dan boleh jadi kita kafir. Sebab kita kata orang tu Wahabi. Saya bukannya nak pertahankan orang Wahabi tu, tapi saya pun masih confused lagi. Golongan Wahabi tu, saya tahu golongan Wahabi ni selalunya orang akan refer kepada golongan yang
boleh katakan dia ada unsur salafi tadi, banyak. Yang mana nak bawa yang kata 3 generasi pertama tadi, sebab kadang-kadang kenapa berlaku sangat perkataan Wahabi ni, sebab banyak pandangan-pandangan dia orang ni berbeza dengan amalan kita. Amalan mazhab kita kat sini. Mazhab kita ni sebenarnya, saya refer kepada mazhab, kena ingat, mazhab kita ni sebenarnya mazhab ustaz kita kat depan. Dia sebenarnya bukan mazhab Imam Syafi'i yang asal. Sebab bila ustaz tersebut tu, dia kalau dia refer kepada Imam Syafi'i, maka mazhab kita lah Imam Syafi'i lah yang asal, tapi Imam Nawawi yang asal. Tapi kalau dia sebut perkataan-perkataan lain yang berbeza, dan itulah mazhab kita. So banyak-banyak benda yang kadang-kadang berbeza dengan pandangan yang ada di tempat kita lah. Dan sebab itulah kita akan sebut perkataan Wahabi tu kepada orang tu. Okey, last sekali saya nak sebut ni sebagai nasihat lah, agama adin dan nasihat. Nasihat kepada saya juga. Saya nak ambil pandangan sifat berkecuali daripada perkataan Wahabi ni. Bila orang duk sebab asal tentang Wahabi, kita stop kat situ. Kita jangan masuk dalam perbincangan tu. Sebab kalau kita masuk, risiko ni ada kat kita. Kalau orang kata kita Wahabi pun, kita kata diamlah, Allah Ta'ala lah tolong saya. Nanti kat masyarakat ni tak apalah, Allah berilah saya pahala banyak sebab sabar. Dan saya tak nak ambil risiko kawan saya pun rosak akidah. Saya pun rosak akidah kan contoh. Sebab orang tak faham kenapa apa Wahabi. Dan saya letak ni dalam konteks permainan iblis. Talbis iblis. Talbis iblis. Jadi kitab dia. Tipu daya iblis. Sebab iblis nak kita berpecah. Ada juga kita nak kafir mengkafir lah. So kena ingatlah kat situ. So ini saya punya closing lah untuk tazkirah ni. Kalau ada soalan dan kalau nak bincang, saya buka lah. Cik Azwan ni ada nak tanya ni? Tak ada. Wan. Ya, Mani. Jadi maknanya yang ekstrim ni dia boleh dituduh sebagai Wahabi jugalah. Dia boleh dituduh, tapi kita tak maulah sebut. Sebab Wahabi tu maksud dia orang yang menjisimkan Tuhan. Okey. So kalau macam orang kata tu, kita diam je lah, sebab kita tak nak masuk dalam permainan syaitan tu. Sebab menanglah iblis. Sebab orang Wahabi yang kita kata Wahabi tu sebenarnya dia tak kata pun Tuhan tu ada jisim. Kita takut kat situ, takut ambil sifat yang paling selamat lah maksudnya. Yalah kalau dia jahat lah, kita pukul lah dia. Mana kita ingatkan dia lah, kalau orang yang kita kata Wahabi tu, yang quote-unquote orang kita kata Wahabi tu jahat, dan kita ingatkan dia, salah ni, maksud dia lah. Tapi bila once kita kata masuk dalam permainan perkataan Wahabi tu, ingat Wahabi tu yang tadilah, then sangat bahaya. Ni lah kita takut lah. Kita ambil jalan yang selamat, kita tak masuk dalam permainan syaitan tu. Kita tak nak letak diri kita ada ancaman kat sini. Okey. Ada soalan lain? Kalau tak, kita berhenti kat sini. Macam mana kita nak baca surah Yasin? Ada soalan ya? Syekh. Soalan satu. Mungkin ni mungkin dia sengit sikit lah daripada topik yang ni. Tapi just nak tanyalah berkenaan dengan kubur Nabi. Kan? Kubur Nabi mungkin adalah orang tanya, tapi ada penjelasan lah, cuma just nak tahu apa the actual reason. The current tu kubur Nabi yang ada kubah tu, and then dibawa, adakah dia pun macam tadi nampak kubur di Baqi' ada dibuat masjid. So macam mana kedudukan status kubur Nabi kita ni sekarang, sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih. Saya jawab atas saya punya ilmu lah, yang mana saya tahu lah. Ya, Syekh. Okay, asal ni kubur Nabi tu kan, kalau tengok pada kalau pernah tengok cerita Umar the series, ada kat dalam tu. Kubur Nabi yang asal masjid Nabi tu sebenarnya dia duduk sebelah rumah Nabi. Sebab tu Nabi ni kalau kita baca sirah, Rasulullah ni dia ada bilik, dekat masjid tu ada bilik khas untuk dia beribadat. That's why dalam sunnah kan kita kata, kalau kita baca sebuah hadis, Nabi ni solat sunat sebelum contohnya solat sunat Isyak kan, sebelum masuk Isyak, Nabi akan solat kat rumah. So solat sunat qabli ba'di ni, sebelum dan selepas ni, ba'di selepas ni bahasa Arab. So solat sunat sebelum selepas ni sunnahnya dia buat di rumah. Sebab Nabi dia rumah dia sebelah dengan masjid Nabi. So Nabi bolehlah kan, dia rumah kita jauh kan. Rumah Nabi sebelah je, bila azan kan, macam solat Jumaat kalau dalam hadis, orang azan baru Nabi datang.
daripada rumah dia. Baru datang ke mimbar. Baru sahabat panggil Nabi. So sebelah rumah. So nak cerita dalam konteks tu, sebenarnya rumah Nabi ni duduk sebelah je dengan masjid. So ada satu zaman, saya tak ingat lah zaman apa. Saya ada baca kisah zaman tu. Masa tu dia khalifah masa tu nak besarkan masjid. So dia nak besarkan masjid dan berlaku penentangan lah daripada ulama pada zaman tu. Ulama tu tak bagi sebenarnya nak besarkan masjid sampai ke rumah Nabi tu. Sebab dia takut fitnah. Dia takut jadi kekecauan lah hari ni sebab bila dia buat tu sebenarnya dia gazette rumah Nabi tu bukan masjid tau. Kawasan rumah Nabi tu bukan masjid. Tapi masalahnya orang kita ni of course lah, macam contoh saya bagi contoh yang kes, ingat tak kes sekarang ni ada kat FB kan, kes Dr. Hisham kan, anak dia kahwin kan ada dalam FB yang anak dia ambil gambar meramai dekat-dekat kan. Dia sebenarnya jadi fitnah tau sebab walaupun dia kata dia ikut SOP keluarga terdekat je kan, tapi bila orang main tengok dia jadi fitnah. Dia sebenarnya yang baiknya dia tak buat, dia tak tunjuk gambar tu. So sama juga yang kes yang kubur Nabi tu. So kubur Nabi ni sebab kita kena explain sebenarnya kubur Nabi tu bukan dalam masjid. So maknanya kat kawasan tu dia gazette macam kita kat surau pun boleh tahu kalau tengok sebab dalam hadis Nabi larang untuk kita berniaga dalam masjid. So ada setengah-setengah masjid yang memang fakih lah yang tahu. Apa dia buat? Dekat kan ada mesin beli air tu kan. Mesin beli air tu apa dia buat? Dia letak satu border. Ni bukan kawasan masjid dia letak. Boleh buat je. So konsep yang sama dia buat dekat kubur Nabi. So rumah Nabi tu sebenarnya rumah Nabi tu of course masa Nabi meninggal kan jadi kubur Nabi. And then kawasan tu memang gazette bukan masjid. Cuma saya tak tahulah yang apa yang kubur-kubur tu saya tak tahulah. Saya tak pernah ada. Boleh saya buat research lah nanti yang kubur atas kubur Nabi tu tak tahulah macam mana. Cuma saya boleh jelaskan yang kubur Nabi tu bukan masjid lah. Kenapa berlaku? Sebab pemerintah zaman dulu tu dia nak besarkan, orang dah ramai datang, dia nak besarkan, tak ada ruang dan dia termasuk dengan rumah Nabi tadi. Okay, thank you. Betul. InsyaAllah kira tu kita kena cari lagi sejarah kubah tu lah. InsyaAllah. Betul. Jazakallah. Ada lagi saya ingat kita tak baca surah Yasin lah sebab dah 10.20 dah ni. Kita buka soalan je. Maybe dalam 10.25 kita stop lah. Kalau ada soalan nak ni. Tak apa kalau ada pandangan ke boleh je sebab kita dalam konteks pelajar kan. InsyaAllah Allah bagilah kebaikan yang banyak kepada kita. Untuk kita faham. Ya. Okey, kalau tak ada, saya ingat sampai setakat ni je saja. InsyaAllah next week kita sambung lagi. Mungkin kita baca the whole surah Yasin lah. Nas ada? Tak ada? Tak ada. Itu saja. Terima kasih banyak. Semoga ada manfaat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.